Me Time dengan Cik Diva. Anda nak jadi pengacara? Mahu jadi pengacara versatile? Kalau ya, jom dengar Sembang Santai Me Time dengan Cik Diva. Hello, hai. Assalamualaikum kepada semua yang menonton saya sekarang ini. Ini bukan dari Cik Diva, tapi anda bersama saya dalam program terbaru daripada Cik Diva Empire, Me Time dengan Cik Diva. Dan kalau namanya Me Time, memang kami santai di cafe sambil mengopi, sambil kita bersembang. Dan dalam Me Time dengan Cik Diva ini, kita bukan sembang kosong, tapi kita bakal berkongsi berbagai topik-topik perkongsian ilmiah seperti motivasi, kekeluargaan, percintaan, rumah tangga, pendidikan dan pelbagai topik-topik isu semasa, juga isu berkenaan dengan agama dan syari'i yang bakal kita kupas bersama dengan tetamu jemputan. Saya tak kupas topik ini, tapi orang-orang yang berkelayakan yang akan mengupas, yang akan berkongsi setiap topik yang akan kami utarakan dalam apabila kami bersiaran bersama Me Time dengan Cik Diva. Dan pembuka tirai pada kali ini, kita nak bawakan topik berkenaan dengan pengacaraan dan juga keusahawanan. Ini dia si kecil ni, dia bukan tetamu, tapi ini adalah director kita yang sentiasa orang kata berkepit dengan saya. Okey, topik yang akan kita bawakan ini adalah berkenaan dengan pengacaraan dan keusahawanan. Macam mana tu, apa kaitannya hosting dan juga bisnes? Ada kaitan memang ada. Kalau anda nak tahu apa kaitan hosting dan juga bisnes ni, pengacaraan dan juga perniagaan ni, bisnes ni, anda bakal bersama sekejap lagi teman saya yang akan berkongsi, akan mengupas topik ini. Tapi apa-apa saya nak beritahu kepada anda, bila kita bercakap tentang dunia pengacaraan ni, topiknya sangat luas. Bukan sekadar pengacara TV, tidak. Pengacaraan ni sangat luas. Sama ada anda boleh kembangkan bakat anda, skill anda, bukan saja di kaca TV tapi di media sosial macam saya buat sekarang ni, juga di acara-acara majlis, orang panggil MC, juga acara majlis. Dan anda tahu tak, peluang untuk menjadi seorang yang berkejaya dalam perniagaan MC adalah peluang yang sangat baik untuk anda ceburi. Sebab banyak sangat majlis-majlis kat Malaysia ni yang memerlukan khidmat MC. Memang MC kita pakai untuk orang kata menjadikan majlis itu lebih teratur, lebih terurus. Memang MC lah yang diperlukan. Orang tak panggil host, orang panggil MC. Okey, topik kita pada ni berkaitan, kita narrow down sikit berkenaan dengan MC ya. Pengacaraan yang kita narrowkan dia, kita fokus kepada MC dan juga peluang bisnes. Juruacara majlis dan juga peluang bisnes. Okey. Secara realitinya, bukan semua MC boleh menjadi pengacara TV, tetapi kebanyakan pengacara TV boleh menjadi MC majlis. Macam mana mereka ini mendesainkan, nak patternkan diri mereka ni supaya dua-dua bidang dia boleh kuasai market tu. Inilah yang dikatakan ada satu package. Selalu kita dengarkan, nak jadi host, you must come with a package. Mesti ada kriteria itu, mesti nak package. Apakah package sebenarnya? Bukan sekadar kita bercakap pasal pengacara. Jadi pengacara ni saya ramai sangat, bukan sekadar petah berbicara, bukan sekadar ada rupa, tapi ada satu package ni bukan aura, kriteria yang menampakkan dia tu unik, yang boleh diketengahkan bakat itu. Itu yang dicari sebenarnya. Okey, kita bakal mengupas juga package ni, macam mana package ni bersama dengan tetamu jemputan kita. Sekejap sekali lagi kita tunggu tetamu kita untuk ready. Tapi sebelum itu, apa kata anda saksikan dulu video ini. Silakan. Adakah anda tahu apakah sebenarnya pengacara? Pengacara ataupun juruacara majlis merupakan seseorang yang dilantik untuk dipertanggungjawabkan mengendalikan majlis serta program-program mengikut atur cara yang telah ditetapkan dan merujuk kepada skrip yang disediakan. Di negara kita, penggunaan perkataan pengacara kebiasaannya merujuk kepada individu yang menjadi perantara di dalam sesuatu program di media penyiaran. Manakala pengacara untuk majlis-majlis pula dipanggil juruacara majlis ataupun nama singkatan glamour MC. Apakah sebenarnya maksud MC? Maksud perkataan MC adalah Master of Ceremonies, iaitu pengerusi majlis ataupun juga dipanggil pengacara majlis. Untuk mengupas topik berkaitan dengan pengacaraan ini dan macam mana job sebagai MC ini boleh menjadi satu peluang bisnes, jom kita dengar perkongsian dari MC Syazman Tajuddin yang sudah bersedia untuk ditembual bersama Me Time dengan Cik Diva. Okey, abang MC kita dah ready untuk menjawab persoalan-persoalan daripada Me Time dengan Cik Diva ini. Soalan pertama kita dah start dah. Okay,
Abang MC kita. Okey lah ni kami santai-santai saja. So tak perlu ada muka Cik Nima. Okey, soalan pertama nak tanya. Boleh tak Cik Syazman kita beritahu sikit latar belakang Syazman TMC. Okey, latar belakang saya ada orang. Belakang saya. Okey, saya Syazman Tajuddin dan berasal daripada Kelang. Berasal daripada Kelang. So kalau ikutkan background study dulu Islamic Studies di Gombak dan juga sambung usul fiqh di Universiti Madinah Shah Alam. Namun kerana minat terlalu tinggi untuk menjadi seorang pengacara dan juga event planner, jadi saya terus menjadi seorang pengacara dan alhamdulillah dah 7 tahun menjadi pengacara. Untuk program-program pelancaran, untuk program-program formal dan juga program majlis kahwin dan event-event yang memerlukan pengacara yang memudahkan penganjur. Okey, 7 tahun bergelar sebagai seorang MC. Nak cerita sikit lah macam mana boleh bermulanya karier sebagai seorang MC. Okey. Awalnya lepas saya belajar, saya bekerja di sebuah syarikat NC Records. Dia studio recording dan membuat album, membuat produk berdasarkan entertainment. So saya start buat album Heliza Helmi dan juga beberapa artis yang lain, okey, Wildan dan sebagainya. Dah settle, lepas tu saya buat full time secara sepenuh masa menjadi seorang pengacara bila saya diminta membuat sebuah program, mengacarakan sebuah program pelancaran government punya program. Okay, dan lepas tu saya dah start dia terus melekat. Dia terus orang macam you are the voice, you are the vocal, so why not you being an MC ya. Dan saya pegang kata-kata tu. Saya belajar dengan Riza Rashid dan saya berjumpa pula dengan Amidis. Maksudnya dah kenal Amidis lama dah. Lepas tu saya belajar dengan Amidis. So dua orang guru dalam pengacaraan. Lepas tu Fitri Yahya, Farah Adiba, itu juga merupakan guru-guru saya dalam pengacaraan. Okey, bercakap tentang guru-guru. Dengar. Okey, tadi bila ada orang kata komplain komen, you ada suara, you ada voice, you ada bakat. Okey, kalau saya katakan itu adalah satu potensi diri. Daripada potensi diri ini anda kembangkan dia menjadi satu bisnes. Anda setuju atau tidak? Yalah, setuju lah. Saya dah berkembang sekarang, PP. Kembang betul. Lepas bila ada orang percaya dan juga saya melekat pula jadi pengacara dan wedding planner. Okey, dalam 7 tahun ni dia berjalan lah. Pengacaraan untuk majlis-majlis formal, pelancaran, moderator untuk forum. Lepas tu tiba-tiba ada orang dalam klien saya program yang rasmi tu, ada seorang datin tu dia kata buat untuk majlis anak dia, dan saya buat majlis MC untuk perkahwinan anak dia dan teruslah melekat majlis perkahwinan sampai sekarang. Dan secara tak langsung saya jadi wedding planner. So dah jadi bisnes lah. So anda nampak tak peluang ni, pengacara ni bukan sekadar cakap-cakap kat TV je. So banyak sebenarnya peluang kalau kita tahu macam mana kita nak kembangkan potensi diri kita tu, boleh jadi businessman, businesswoman. Gitu kan. Okey, tadi kita cakap tentang cikgu-cikgu host kita. Okey, Amin Idris, Riza Rashid. Penuh aku dalam phone dah. Penuh lah. Amin Idris, Riza Rashid, lepas tu Farah Adiba, nama besar sebenarnya berada dalam circle yang betul. Bimbing oleh guru-guru yang betul ni. Kita perlu untuk ada mereka untuk membimbing kita. Sepanjanglah dibimbing oleh guru-guru ni, anda nampak tak perkembangan karier, skill anda tu ada macam mana, paras je menaik ke atau macam mana? Okey, macam diva kita kata, diva. Nak jadi pengacara ni memang kena ada guru, ataupun nak buat bisnes apa saja memang kena ada guru. Kalau tak ada guru, kita sekadar floating macam tu je lah.
Jadi kalau ada guru, kita nampak ke mana dan apa yang perlu kita buat. Contoh, anda yang jadi pengacara, anda jumpa Riza Rashid. Dia mengajar macam mana nak jadi pengacara. Okay, mengajar macam mana jadi pengacara dan sebagainya. Okay, lepas tu masuk kelas Amin Idris, dia kena tahu kelas Amin Idris ni untuk apa. Okay, so kita tahu kita nak pergi ke mana. Dan nak buat bisnes, kita kena tahu objektif dia. Nak jadi objektif, nak buat bisnes, menghala ke mana. Macam saya pengacara, saya tahu nak menghala ke mana. Program yang saya tak boleh adalah program yang macam Raja Lawak apa, saya tak boleh. Memang krik-krik. Tapi untuk program yang borak pasal ilmu, ada lawak-lawak sikit, lepas tu ataupun program yang kahwin ke apa dan sebagainya, insyaAllah saya boleh lah. Sebab saya ni orang yang pemandu sebenarnya. Oh, nak jadi MC, nak jadi pengacara tak boleh pemalu, okey. Tapi betul lah apa yang Cik Zazman cakap tadi. Kita cakap berkenaan dengan apa, bila kita ada guru ni, kita tahu direction kita, ada tuju kita ke mana kita nak bawa career ni. Sebab pengacaraan ni skop dia tak kecil, besar. Bukan sekadar nak tunggu orang kata TV panggil jadi host TV. Tak, sebenarnya banyak lagi ruang peluang dia yang ada. So kita pasal Cik Zazman ni sekarang ni, dia more kepada MC. Dia ramai orang kata peminat-peminat dia minta jadi MC majlis. Gitu. Ramai kalau okey, nak tanya sepanjang jadi MC majlis kan. Boleh tak cerita satu pengalaman? Ada tak pengalaman yang tak diduga sepanjang menjadi MC tu? Banyak Antaranya sikit, satu atau dua je yang melekat ya, terlekat di hati. Pengalaman yang tak diduga tengah-tengah jadi MC blackout 2 jam. So aku nak buat apa? Dah ada 2-3 lah saya share dengan satu Tengah jadi MC, tengah jadi pengacara, tiba-tiba orang datang kata, boleh tak kau tampah dalam flow kau ni tiba-tiba kan? So biasa berlaku, itu biasa berlaku. So saya dengan cara saya ada prinsip dan juga saya ni background event management juga. So kita tahulah apa yang kena buat. Caranya adalah, kalau contohlah anda kena macam tu juga, caranya adalah cakap dengan orang yang nak tambah flow dalam flow anda tu, cakap anda jumpa tuan program. Kalau dia kata tak boleh lah. Tapi kalau boleh, kena pandai macam mana nak masukkan. Itu satu. Yang kedua, tengah majlis blackout 2 jam tak jadi apa. Okay, carilah something yang boleh cover sebagai speaker ataupun pakai horn speaker ke pakai bluetooth speaker mic ke. Tapi tengoklah, kalau program tu dibatalkan lagi bagus, dapat duit betul balik. Okey, itu kalau dibatalkan kan. Kalau nak kena teruskan, pandailah berfikir. Tapi kita tahu sebenarnya kan, waktu kita belajar bersama guru ni, kalau kita sebagai orang kata pengacara yang bertauliah, yang telah mendapat pertauliahan, sebenarnya benda-benda tu ada diajar dalam kita orang punya silibus. Cikgu-cikgu sini kita dalam pengacara ada ajar, betul tak? Betul. Ada ajar. So kena amal je lah. Diorang boleh ajar, diorang boleh kongsi ilmu. So yang kena amal kita lah. So kalau kita tak nak amal, sukati lah. Sukati lah. Okey, ni yang sebenarnya bila ada majlis, kita perlukan MC untuk memandu sesuatu majlis tu supaya lebih tersusun, orang kata lebih teratur. Okey, bercakap tentang menguruskan majlis. Okey, apakah orang kata persediaan mental dan fizikal seorang MC sebelum dia memulakan sesuatu majlis? Tidur kena cukup lah. Itu wajib lah. Tidur kena cukup, baju kena betul, mandi kena basah. Lepas tu study program wajib, study event tu wajib. Okay? Selain daripada tiga-tiga tu kan, study event tu wajib. Kalau tak study, kita tak tahu. Tak tahu apa akan jadi dan sebagainya. Dan juga kena expert flow, kena expert tentang flow majlis. Sebab kalau fail, walaupun disebabkan flow manager, orang tak nampak flow manager, orang nampak MC. Orang nampak MC. So bila jadi sesuatu majlis tu kelam kabut, orang tak kata dah flow manager, MC ni betul tak? MC juga yang kena. Okey. Lepas tu tak dapat job lah. Okey, tak dapat job, diam sudah. Okey, kita nak cerita lah, dah jadi MC. Lepas tu menguruskan event. Okey, sekarang ni ada Jawi Tinkers pula Oh tak, saya ada rezeki lah orang kata. Sekarang dah buat production sendiri. Bukan production sendiri, ada production dan equipment production.
MCP, kita ada set sound, kita ada pentas sendiri, dan kita ada beberapa equipment sendirilah. Kalau macam contohlah anda nak buat program dan sebagainya, kita boleh provide. Nak MC saja, saya tak buat MC saja, saya akan offer juga nak kamera, video kamera, nak sound system, nak pentas, boleh bertemu dengan saya. Sebab that's why saya punya package daripada flow manager yang susunkan flow majlis, lepas tu siap dengan meeting, siap dengan tu everything A to Z. Tuan rumah tak pening lah, insyaAllah. Tuan punya program tak pening, insyaAllah, sebab kita dah faham apa yang diorang nak sebenarnya. Okey, kalau cakap tentang nak jadi nak apa sebagai seorang yang nampak gemuk. Oh, patut belakang sikit. Belakang sikit. Patut tadi depan sangat patut nampak kurus. Okey, bercakap tentang kalau saya nak adakan majlis, okey, maksud saya mencari MC. Ceritakan, kongsikan kepada saya macam mana flow anda sebagai MC tu, persediaan yang perlu anda buat lah bersama saya sebagai orang kata orang nak buat majlis ni kadang-kadang dia bila tak tahu apa. So value, additional value sebagai MC tu macam mana anda menampakkan anda tu anda ada satu posisi lain lah sebagai MC. Anda ada additional value tu nak membantu akak nak buat wedding, anak nak kahwin ni dik. Okey, saya mula-mula datang, saya mula-mula adik turun Diva marah anak dia depan kamera. Dengar je lah. Okey, apa tadi soalan dia? Macam mana? Okay. So kalau macam contoh lah, saya punya style nak buat majlis, saya akan tanya dulu dah ada flow belum. Kalau tak ada flow lagi, nak saya bantu flow tak? Kalau nak saya bantu flow, okay, so kita buat, duduk, kita susun sama-sama dan kita buat sama-sama. Dah settle, barulah majlis berjalan dengan lancar. Kalau tak settle, majlis tak boleh jalan dengan lancar. Memang kadang-kadang ada orang datang, saya dah ada flow dah, A to Z dia dah susun. Tapi bila saya menggunakan ilmu event management yang saya ada, yang saya buat untuk live in concert, Mahizin live in concert di Malaysia semua tu, itu kami yang buat. Okay. Kita menggunakan pengalaman yang kita buat event dan sebagainya selama daripada saya sekolah sampai sekarang saya buat, dan saya kongsikan dengan tuan rumah, dengan tuan program. Apa sajalah, sesuai tak sesuai, formal tak formal, ikut langgar orang kata adat istiadat, bukan istiadat, macam protokol ke tidak dan sebagainya. So dulu saya cerita juga, dulu siap ada sijil protokol istana, dah belajar dan sebagainya. So kita gunakan ilmu yang kita ada untuk VIP dan sebagainya untuk majlis kita, insyaAllah. Macam itulah. So kira macam kita bagi sikit khidmat nasihat rundingan lah, macam mana nak bawa majlis tu pada itulah beza dia. Itulah beza dia. Kalau pengacara yang datang terus jadi MC, tahu teks, okay, saya tahu program macam ni, saya buat teks saya sendiri, lepas tu saya jadi MC dengan orang yang faham program. Orang yang faham program, dia datang dari awal, dia tahu. Sebab saya alhamdulillah kurang menggunakan teks untuk majlis-majlis yang informal. Yang formal saya gunakan point. Okey, kadang-kadang kalau tengok kat video saya kat YouTube saya akan macam baca, sebenarnya tak, saya tak baca, saya tengok point. Selepas itu saya olahkan sendiri. Sebab saya nak kurangkan masalah. Kalau kita contoh tiba-tiba ada problem and teks tak keluar, tiba-tiba terbang kipas, kita boleh cakap. Okey, itu adalah satu orang kata natural skill yang perlu ada lah. Kita kena ada wajib guna dia. Wajib guna. Tak, untuk menjadi MC ataupun pengacara yang unik, peserta ni memang kita kena berkebolehan bercakap secara spontan, berinteraksi secara spontan. Bak kata Cikgu Amin, jangan beriman dengan teks. So bila kita maksudnya jangan terlalu harapkan skrip-skrip yang diberi baca, tidak. Kita faham, kita hadam benda tu, kita macam mana kita nak persembahkan dengan cara kita, style kita. Tu yang orang kata unik, ada keunikan masing-masing. Tu package. Bila nak jadi host, selalunya datang kriteria, package tak ada. Itulah antara elemen package, betul tak? Saya kadang-kadang kita kena faham bab package. Kadang-kadang ada orang datang bab package, orang tanya handsome tak handsome, good look ke apa ke. Itu kadang-kadang orang fikir package yang tu. Sebenarnya untuk anda yang menganjur program, package dia adalah
orang yang boleh mengatur program. Kalau tiba-tiba flow manager anda tak ada ataupun anda busy melayani tetamu, so yang menyusun program adalah MC. So bukanlah FM tu adalah satu bonus untuk anda dan sebagainya. So MC dia kena tahu everything, not something. MC bukan sekadar bercakap. Not something not something. No. Everything Tapi bukanlah jadi macam bawang. Maksudnya berkenaan dengan majlis tu macam mana hadam betul-betul. Nanti cakap kan, bila kita nak ada majlis, sebelum memulakan acara, fizikal dan mental harus bersedia. Maksudnya dia cukup, berehat secukupnya, supaya kita bertenaga, ada tenaga nak mengendalikan majlis. Kemudian kita kena faham sebelum tu, kita kena study, kita kena tengok dulu segala tentatif ya, apa permintaan tuan rumah. So semua tu kena hadam, skrip-skrip, apa pesanan-pesanan penaja yang penting yang kena kita cakap, kena kita beritahu waktu majlis tu pun kena ingat. Okay, alright, nak cerita jugalah sepanjang bersama dengan Jawi Tinkers ni, nampak ada maju ke depan maju ke depan ikut perut lah. Sebenarnya Jawi Tinkers ni dia teammate saya, abang saya, lepas tu dengan seorang pengarah filem terkemuka di Malaysia iaitu Ismail Hashim. So kita teammate untuk buat program-program production dan sebagainya. Jadi ini adalah satu batu loncatan untuk kita membantu orang dan juga kita mengembangkan perniagaan kita. Tak boleh dekat rostrum je, kita kena duduk kat kursi juga. Maksudnya yang janganlah agak-agak lima. Okey, dah jadi orang kata daripada MC, kemudian ada orang kata event management sendiri, bekerjasama dengan Jawi Tinkers. Okey, rate dia macam mana tu kalau nak nak berisik lah MC Syazman Tajuddin ni? Cuba kongsi sikit rate dia macam mana? Okey, rate ni dia subjektif. Okay, subjektif. Tapi dia tengok pada kepakaran. Kalau macam contoh ada yang cas 300. Kalau cas 300, jangan harapkan dia nak datang meeting, dia nak datang rehearsal, dia nak tahu flow dan sebagainya. Tahu-tahu datang aku cakap apa yang patut aku cakap je. Kalau dengan kos yang lain, kalau kos yang lain macam contoh 1,500 ataupun 1,000, ada value dia. Dia ada sebenarnya ada value lah. Janganlah letakkan program 2 jam je, takkan itu tak boleh. Okey, kalau program 2 jam, kalau rasa macam merugi untuk hire MC dengan harga yang sepatutnya, buat sendiri, tak apa. Asalkan save budget. Macam contoh 300, alah 2 jam ni takkanlah sampai 800,000 kan, 1,500. Cukuplah 300. Betul. Cuba buat dulu. Kalau anda boleh buat, insya-Allah anda rasa tu value lah untuk diri anda. Anak Cik Diva interpret sikit. Apa? Okey, jadi kadang-kadang orang tak faham. Orang cakap pasal rate, jadi kita bagi tahu rate murah. Itu bagi rate murah, kenapa kita nak mahal kan? Sebenarnya ada additional value kat situ. Yang mana yang jarang lah orang nampak value tu, tapi bila bekerjasama baru orang tahu, macam ni rupanya dia bekerja. Betul. Betul kan? Sebenarnya memang mudah nampak bercakap. Alah cakap je pun apa benda. Alah cakap pun point-point dia. Betul. Macam saya cakap tadi lah, cubalah buat dulu. Kalau rasa macam boleh buat, maksudnya okey lah, anda boleh save untuk panggil pengacara. Bukan sombong gila, tak. No, ini adalah satu perkongsian. Sebab kita nak something best, kita kena give a best. Macam tu lah, kita nak MC best, so kita kena respect dan juga kita kena tengok dia punya macam mana. Kita nak MC best, tapi kita kena invest best lah. Macam willing lah to pay some cost untuk dapatkan hasil terbaik. Respect lah. Respect ilmu dan juga kebolehan orang lah. Level dia. Level tu tak adalah, maksudnya itu something subjektif lah. Dia maksudnya setiap tawaran tu, harga tu pasti ada nilai lah. Nilai yang kita berikan balik kepada pelanggan kita, pada tuan rumah, tuan majlis tersebut. Okey, macam contohlah, sajalah share juga kos kan. Contoh dinner, saya letak dalam 3,000. Contoh Why 3,000?
first saya akan bawa set saya sendiri, set sound saya sendiri. Okay. Walaupun agak hotel tu ada, saya akan bawa set sound saja. Itu satu. Dan 3,000, kenapa 3,000? Sebab ada 2-3, ni contoh dinner lah, ada 2-3 attire nak kena tukar. Nak beli, siapa nak bayar? Yelah. So tapi kalau macam tak payahlah attire, kos tu adalah macam saya, walaupun okey, klien kata tak nak tukar lah baju-baju, tak payahlah tukar. Itu apa yang klien nampak, dan apa yang saya nampak untuk majlis anda adalah kena do something untuk bagi betul. best. Betul. Dia itu macam dinner lah, dinner mahal sikit lah. Dia nampak macam penampilan kita ni boleh memberi satu impak macam mana suasana majlis tu. Kalau MC serabai kan, so macam mana orang nak nampak Macam contoh majlis anda nak satu happening, contoh majlis kahwin saya paling mahal adalah 7,000. Sorry 6,000. 6,000. Kalah pengantin. 6,000 saya akan bawa band, penyanyi, saya akan bawa kompang, saya akan bawa selawat taslim, doa, MC, sound system. Just imagine bawa semua tu, yang anda kena bayar kat luar untuk band saja 4,000. Untuk sound saja harga lain. Untuk selawat saja 200.5. Untuk ni semua dia maknanya bertambah lah. Jadi kita bawa package satu bertambah, satu lagi anda pening, kenapa tak sampai? Ini saya datang, saya susun semua, anda nak cari, anda kena salahkan saya. Contoh macam tu lah. Tapi itu kos paling tinggi tu lah, 6,000. 6,000. Okey, tapi dalam 6,000 tu bukan satu benda lah, bukan datang. Bukan kira dapat semua. Kira rombongan Cik Kia datang. Kan tak maksud komplit. Contoh lah, itu contoh, bukan fix harga tu, tak. Contoh kita bagi kan. Tak, memang harga saya tu. Harga tu kan. Itu kalau untuk happening ni lah. Itu paling tinggi lah 6,000. Paling rendah adalah kita bincang lah. Itu kalau nak semua lah. Kalau nak semua 6,000 lah. Ada band, ada flow manager, ada sound system, ada MC-nya, ada macam-macam lah. Okay, so complete package ada di sini. Gitu. Okay, kita cerita pasal package, dah cerita pasal tips dan juga pengalaman dan juga dunia pengacaraan MC ni. Macam mana nak follow Macam mana nak follow? Nak follow anda di media sosial? Nak follow saya senang je. Ada kat IG saya Shazman Tajuddin, SYAZMANTAJUDDIN Tajuddin, Shazman Tajuddin. Facebook saya page Bro Shazman Tajuddin. Okay. YouTube mscr.tv. Ulang. mscr.tv. Okay, alright. So pada anda semua yang mencari MC lelaki, boleh follow MC Shazman. Nak cari yang perempuan, akak ada akak. Akak ada. Korang jangan lupa follow akak juga tau dekat Diva TV YouTube channel. Akak pun ada juga, tak mau kalah. DIVVA Diva TV YouTube channel. Follow akak. Follow akak di Instagram Tini_Cik Diva dan juga Facebook Tini_Cik Diva. Cari je Cik Diva Empire. Yang ada kala-kala pink tu muka akak lah. Dia Diva kat media sosial je, kat luar dia tak. Alright, so okay, korang yang nak cari package MC, nak cari Abang Jejak Handsome ada depan saya, nak cari yang akak Diva, okay, cari saya, ataupun nak berkolaborasi, kami boleh berkolaborasi untuk orang kata nak bagi meriah macam Mira Fiza itu wedding dia. Kan dia berpartner-partner gitu. Kan korang nak berpartner-partner gitu kan, nak wedding ala-ala Mira Fiza, boleh juga panggil ni sebagai orang kata team untuk memberi orang kata apa? Event management anda. Dan juga tim MC dia kat sini ada. Gitu. Okey, apa pun kita dah orang kata berada di hujung dah segmen kita ni. Kita nak kena balik lah kot, sebab orang tengah hari macam makin ramai je kat kafe ni nak kecoh-kecoh, dan lepas ni kami pun ada kerja yang perlu kami settlekan jap-jap kami. Terima kasih Shazman. Sama. Sebab terima kasih sudi. juga. Adik. Okey sayang. Okey, terima kasih sebab sudi meluangkan masa cicit-cicit je. Kita cicit-cicit sambil-sambil berkongsi. Okey.
sambil berkongsi sedikit lah tips berkenaan dengan MC dan juga pengacara ni. InsyaAllah akan bersiaran lagi Me Time dengan Cik Diva. Dan juga kalau lepas ni kalau anda tengok kami ada meriah kat media sosial tu, jangan lupa lah tengok kami dan share lah apa-apa yang kami bakal kongsikan in the future. Okay, see you. Okay, go. Nah. Okay, so kepada anda semua yang nak mencari MC, yang sedang mencari MC, anda boleh follow Syazman di Facebook dan Instagram yang dinyatakan ataupun yang tertera di skrin anda. Juga jangan lupa untuk follow saya di Instagram dan juga Facebook Dini_Cik Diva. Cari saja Cik Diva Empire. Anda nak pakai MC wanita, anda cari saya. Anda nak pakai MC jejaka idaman, jejaka handsome Malaya, anda boleh cari Syazman. Ataupun kami juga boleh berkolaborasi. Jadi kalau anda mencari macam wedding Mira Filzah tu, partner gitu kan MC-nya, bolehlah cari saya, boleh cari Syazman. Kami memang boleh berkolaborasi bersama. Okey, saya pun MC juga. Okey, anda jangan lupa saya pun MC juga. Syazman pun MC, kami pun host, sama-sama host, kami pun moderator. Alright, so apa pun kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung segmen untuk edisi kali ini, bersiaran pada kali ini. Sebab sekejap lagi masing-masing nak berkejar-berkejaran untuk menyerahkan job. Sebab sekejap lagi kami ada job yang perlu kami selesaikan, yang perlu kami sempurnakan untuk hari ini. InsyaAllah semoga perkongsian tadi, info-info yang kami kongsikan ni dapat membantu anda-anda yang mungkin sedang mencari peluang dalam bidang pengacaraan, yang minat sangat nak dipencarakan. So ambillah orang kata sedikit ilmu yang kami kongsikan tu daripada senior saya ni dalam bidang pengacaraan. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Syazman sebab sudi untuk bersama saya meluangkan masa cicit-cicit Me Time dengan Cik Diva pada pagi ini. Okey, secara rumusannya sebelum kami undur diri untuk edisi kali ini, saya ingin akhiri dengan sedikit kesimpulan berkenaan apa yang kami bincangkan sebentar tadi. Okey, untuk menjadi pengacara ataupun juruacara majlis, kita pula ada satu package. Package itulah yang menampakkan keunikan diri kita, yang menonjolkan diri kita orang kata lebih daripada orang lain. Macam mana itu adalah sesuatu yang subjektif ya, tentang skill kita, tentang aura diri kita, style kita yang tersendiri. Kita tak boleh copy paste orang, tapi ianya hadir dalam diri kita sendiri. Okey, dan penting untuk kita mempelajari ilmu pengacaraan ini daripada orang-orang yang sudah pun berada dalam bidang pengacaraan ini. Kalau nak jadi betul-betul nak jadi pengacara yang berjaya, kita kena follow mereka, kita kena berada dalam circle yang betul, persekitaran yang betul, guru yang betul dan bimbingan yang betul, rakan-rakan tawalan juga dalam bidang yang berjaya, supaya boleh saling membantu dan menyokong kita. Alah si kecil ni. Okey, Maunakak ini bawa bicara santai. Memang saya akan bawa si kecil ni bersama belum sekolah lagi si kecil ni. Okey, dan COVID, sebab COVID pun saya pun macam alahai, tak apalah, bawa lah dulu dia. Okey, saya harap anda semua mendapat sedikit perkongsian positif daripada apa yang kita kongsikan seketika tadi dalam orang kata temu buat bersama dengan senior MC kita ni, abang MC handsome kita. Ingat, bukan mudah untuk menjadi seorang pengacara, tapi jika anda tahu macam mana nak kembangkan bakat anda, mulakan dengan sebagai seorang MC majlis, anda bijak mencari peluang untuk berbisnes, anda juga boleh menjadi seorang businessman yang berjaya dalam bidang pengacaraan ini. Okey, itu tips. Walau tips dia. Okey, apa pun sehingga itu sekian dulu Me Time dengan Cik Diva untuk edisi kali ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi di edisi yang akan datang dengan topik-topik yang bakal kita kupas. Nak tahu apa topiknya? Nantikan kami akan update di Facebook kami Dini_Cik Diva, dan juga Instagram kami Dini_Cik Diva Empire. Dan juga jangan lupa anda boleh tonton video-video kami. Video ini anda juga boleh melihat video-video dari Cik Diva yang kami telah kongsikan pelbagai topik-topik topik-topik umum lah, topik-topik yang memberi positif kepada anda di YouTube channel Diva TV. Subscribe YouTube channel Diva TV. Gitu. Okey, sehingga berjumpa lagi di masa yang akan datang. Jangan lupa kongsikan juga video ini kepada rakan-rakan anda yang mungkin sangat-sangat meminati bidang pengacaraan, yang rakan-rakan anda yang nak kahwin ke, yang nak adakan, yang biasa buat majlis, yang sedang mencari MC. Jangan lupa kongsikan video ini bersama mereka. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang.